Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 2 SM015 and currently kita di subtopic 2.3 which is absolute values. Okay, in previous video kita dah belajar tentang properties of absolute values. Okay, yang di bahagian sini. So now kita dah ready untuk solve questions related to absolute values. Okay, so untuk video ni kita akan fokus kepada soalan yang melibatkan absolute values equation. Okay, so kalau kita sebut absolute values equation, it means soalan kita akan ada modulus, okay, which is absolute value, and also tanda equal. Okay, we call this absolute value equations. Okay, madam dah list down di sini ada beberapa steps yang kita boleh follow sebagai guideline untuk membantu kita menjawab soalan absolute values equation. Okay, boleh pause video untuk kamu salin steps ini di muka surat 27 pada nota. Okay, so step di sini madam bahagikan kepada dua. Okay, untuk yang bahagian atas ini dia adalah untuk soalan yang melibatkan satu sahaja modulus. Okay, contoh soalannya kita ada modulus and then ada equals to a number on right. Ataupun kalau kita ada satu modulus and then we have linear on right. Okay, so soalan ini melibatkan hanya ada satu sahaja modulus. Tapi untuk steps yang di bawah, okay, yang bahagian sini, ini adalah untuk soalan yang melibatkan ada lebih dari satu modulus dalam soalan tersebut. Okay, sebagai contoh kita ada modulus equals on right hand side also kita ada modulus. Ataupun modulus on right hand side kita ada something, a number yang multiply with another modulus. Okay, so kalau kita perhatikan step yang ini kita akan apply untuk soalan yang ada lebih daripada satu modulus dalam satu soalan. Okay, so metodnya ada sedikit perbezaan. Kita akan go through one by one mengikut contoh soalan dalam nota. Okay, now kita akan cuba buat example 15 muka surat 28 pada nota. Kita tengok pada soalan A dahulu. Okay, paling basic dan simple. Okay, disebabkan ruangan yang terhad, madam akan menulis di bahagian lain. Okay, untuk soalan A ini kita ada modulus X equals to 4. Okay, first kita kategorikan soalan dahulu. Kita ada satu modulus atau kita ada lebih dari satu modulus. So untuk soalan ni kita hanya ada satu sahaja modulus yang terlibat dalam soalan ini. So dia adalah step yang ini. Okay, pattern soalannya ada satu sahaja modulus dalam soalan. Kita akan apply cara ini. Okay, so kita go through step ini one by one. Yang pertama, kita perlu isolate modulus, which means kita perlu pastikan kita hanya ada single modulus on left hand side. Okay, ini bahagian kiri kita. Kita nak single modulus. Maksud di sini single modulus adalah pastikan hanya ada modulus satu sahaja. Okay, kalau ada contoh 2 times modulus X, kena pindahkan 2 ini. Atau contoh kita ada 2 plus modulus X equals 4. Ini belum single modulus, which means kita kena pindahkan 2 ni pergi ke kanan. Single means pastikan hanya betul-betul ada satu sahaja modulus di bahagian kiri tanpa ada sebarang perkara lain berada di bahagian kiri itu. Okay, so soalan ini sudah single modulus. Okay, next, kedua, kita akan terus split kepada positive and negative. Okay, based on definition kita belajar sebelum ni, if we have modulus X, kita boleh pecahkan dia kepada satu bahagian positif dan satu lagi bahagian negatif. Okay, so kita akan cuba split. So, ini soalan asal, modulus X equal 4. Apa yang kita akan buat adalah kita akan pastikan dia single modulus dulu and then kita split. Okay, bila split, kita akan split satu bahagian positif, satu bahagian negatif. Okay, split yang madam memilih untuk split bahagian sini. Okay, positive X and negative X. And then yang on right hand side, kita akan state, which is equal 4, equal 4. Okay, so ini adalah split. Next, kita pergi kepada solve each. Maksudnya bila kita dah split, kita akan ada dua di sini, dua perkara. So kita akan solve setiap satunya. Solve means we find X.
Okay, so carilah X. Untuk yang bahagian sini, kita dah jumpa, which is X equal 4. But on this side, kita selesaikan untuk jumpa X equals to negative 4. Okay, now kita dah done solve. Next, recheck. Okay, so bila kita dah jumpa X, jangan terus matikan jalan kerja di sini. No. Okay, untuk modulus equation, soalan modulus equation, kita ada step yang terakhir iaitu kita perlu recheck in original equation. Okay, this is our original equation. Kita perlu recheck. Okay, untuk recheck, hanya perlu buat satu table yang simple. Okay, so bila kamu buat recheck ini di bahagian kanan sini. Okay, apa yang perlu ada pada recheck adalah kita ada left hand side of the equation and right hand side of the equation. Okay, untuk left original equation, ini soalan asal kita. Okay, so left kita ada modulus X and on right kita ada 4. So tulis dulu. And then kita ada jumpa dua solution iaitu X equal 4 and X equals to negative 4. Okay, so mereka tulis solution ni di sini. X4, one more X equals to negative 4. Okay, apa yang kita akan buat dengan solution ini adalah kita akan recheck pada bahagian kiri dan kanan equation kita. So now, apa yang kita akan buat adalah kita akan ganti X4 di bahagian kiri dan di bahagian kanan. Okay, so ganti. Kalau kita masukkan X4 di sini, kita akan dapat modulus 4, which is equals to 4. Okay, untuk bahagian right hand side, since kita tak ada any X, so kita tak perlu replace apa-apa, so dia akan stay as 4. While untuk X equals to negative 4, sama juga, kita akan ganti X negative 4 inside here and inside here. So kalau kita ganti X negative 4 di left hand side ini, kita akan ada modulus X is negative 4 and modulus of negative 4 is 4. Okay, same goes kalau kita ganti. Okay, same goes kalau kita ganti di bahagian right hand side. So this time tak ada X untuk kita ganti, so dia just akan remain as 4. Okay, tujuan kita recheck adalah kita nak pastikan yang kiri dan kanan equation kita mesti mempunyai nilai yang sama. Okay, so we look at X equal 4 first. Bila kita ganti, kita dapat kiri 4, kanan pun 4. Therefore, this answer is correct. Kalau untuk X equals to negative 4, bila kita substitute in left hand side and right hand side, kita dapat 4 and 4. Meaning that equation ini dah sama nilai kiri dan kanannya. So, we also accept X equals to negative 4. So, baru kita conclude. After dah recheck, kita akan conclude. So, our answer is X equals 4 and also X equals to negative 4. Okay, nah kita cuba tengok soalan C. Bahagian muka surat 28 ini. Okay, untuk soalan C, kita ada 2 modulus X plus 8 equals to 2. Okay, masih kalau kita tengok pada keseluruhan soalan ini, kita hanya ada satu sahaja modulus. So, kalau satu sahaja modulus, okay, kita akan pakai step yang ini. So, the first one, isolate modulus, pastikan single modulus on left hand side. Hanya ada modulus satu sahaja di bahagian kiri soalan. So now kalau kita tengok, ini belum single modulus. Not yet. Kenapa? Kalau single, kita nak modulus sahaja. Now kita ada 2. So what we are going to do is, kita akan pindahkan 2 ini pergi kanan. Okay. So from 2 modulus X plus 8 equals to, kita akan pindahkan 2, hanya tinggal single modulus on left. Okay. So 2 divide 2 is 1. So, kita dah selesai step ini. Kita dah ada single modulus on left. Now, kita akan split. After dah single modulus, kita split into positive and negative. So, bila split. Okay. The first one, kita akan ada positive X plus 8. But normally, kita tak tulislah positive ni. Okay, tak perlu tulis. So, positive X plus 8. And one more, kita ada negative X plus 8. And then equal 1, equal 1. Okay, kita split yang
modulus ini menjadi satu bahagian positif, satu lagi bahagian negatif. And then baru kita selepas split kita akan solve. Okay, solve untuk cari x. So this one x equals to negative 7. And this one x plus 8 is equals to negative 1 and x is equals to negative 9. So kita jumpa dua jawapan di sini, which means x equals to negative 7 and negative 9. But remember, ini belum final answer kita. Kita perlu recheck in original equation. Okay. So, original equation, tolong take note, dia adalah equation yang asal yang kamu jumpa. Okay, not this one. Ini belum original equation. Kenapa? Sebab kamu dah edit soalan ni. Kamu dah modify dia. Original adalah apa yang printed pada kertas soalan kamu. Okay, pada original equation, on left kita ada 2 modulus x plus 8. Okay, so kita ada 2 modulus x plus 8. And on right, kita hanya ada nombor 2. Okay, now we found two values of x. The first one adalah x equals to negative 7. Okay. And the second one is x equals to negative 9. Okay, now kita akan recheck kedua-dua nilai x ini ke dalam kita punya equation. Okay. So, untuk bahagian kiri, kita akan substitute x negative 7 here. So, bila kamu kira, kita akan ada 2 negative 7 plus 8 is actually 1. Okay, so 2 darab 1 adalah 2. Substitute negative 7 into right hand side. Kita tak ada pun x di situ, so dia akan stay sebagai 2. Okay, next kita akan substitute negative 9 on left hand side. So kita ada 2 negative 9 plus 8 is negative 1. Okay, 2 times modulus negative 1, which actually 2 times 1. Okay, so this one nilainya adalah 2. And same goes untuk right hand side. Since kita tak ada x untuk kita ganti, so dia akan stay sebagai 2. So apa yang kita jumpa di sini bila kita recheck, left and right adalah sama nilai 2 and 2. Therefore, kita akan accept jawapan x negative 7 and x equals to negative 9. Okey, kita cuba pula buat soalan G pada muka surat 29 bahagian nota. Okey. So, untuk soalan G ni, again, every time dapat soalan modulus equation, cuba untuk analisis. Ada satu modulus atau ada lebih dari satu modulus. So, untuk soalan ni kita ada dua modulus secara keseluruhan dalam soalan. So, kita akan pakai step yang ini. Okey, ini khas untuk kalau ada lebih dari satu modulus dalam soalan. Okey, so step yang pertama, kita akan sama je macam yang satu modulus tadi, which is kita akan cuba single modulus on left hand side. So, kita hanya fokus bahagian kiri sahaja. Pastikan dia dah single modulus. Yang di kanan, it can be anything. Tak kisah. Okay? Yang penting yang kiri, pastikan single modulus. So, untuk soalan ni, step 1 done. Kiri sudah single modulus. Okay, Meda akan tulis soalannya di sini. Modulus x plus 4 equals to 3x minus 10. Okay, next kita akan apply SBS. Okay, which is square both side. Okay, untuk square both side ni, it is actually comes from daripada definition modulus itu sendiri. Okay, so kalau masih ingat, untuk modulus ada definition yang kedua, which kita sebenarnya kalau ada modulus A, kita boleh tukar dia menjadi square root A squared. Okay, ini definition yang kedua untuk modulus. The first one kita ada, kalau ada modulus X, kita boleh pecah menjadi satu positif, satu negatif. Definition kedua yang ini. Okay, so Mada tulis lagi sekali definition yang kedua. If we have modulus A, kita boleh tukar dia menjadi bentuk square root. Yang di dalam modulus, kita perlu squarekan dia. Okay, so untuk soalan yang ada lebih dari satu modulus ni, kita akan guna definition yang kedua, which means kita akan SBS. Okay, Madam akan tunjuk kenapa kita perlu SBS. Okay, kerana bahagian kiri kita ada satu modulus di situ x plus 4. So, kita akan tukar dia pergi definition modulus dalam bentuk square root.
dalam modulus kita which is x plus 4, kita akan squarekan dia. Equals to, same goes on right. Kita ada satu modulus di sini. Kita boleh tukar definition dia menjadi square root. Dalam modulus is 3x minus 10 and kita akan square. Okey, madam belum buat apa-apa pada peringkat ini. Madam hanya tukar maksud modulus ini kepada bentuk ini. Okey, masih belum selesai. Madam hanya tukarkan bentuk modulus kepada definition dia dalam bentuk square root. Okay, now after dah tukar ni, baru kita nampak why kita perlu apply SBS. Kenapa kita perlu square both side. Okay, so madam akan gunakan pen yang color hijau. Okay, square both side. Maksud square both side adalah mesti square everything on left and square everything on right. Okey, jangan salah faham. Bukan square pada modulus sahaja. No, kita akan square everything on left and square everything on right. Okey, so kalau kamu perasan dah belajar dalam tajuk set sebelum ni, when we have square and we have square root, so sebenarnya dia akan jadi power 1. So that is why kita akan dapat after we do square both side punya proses, kita hanya akan tinggal x plus 4 squared and 3x minus 10 squared on right hand side. Okay, so ibaratnya square dengan square root ni jadi power 1, square dengan square root ni jadi power 1. So yang tinggal hanya bahagian dalam ini sahaja. Okay, so sometimes kamu akan nampak kebanyakannya akan terus skip step ini. Okey, tak tukar kepada definition. From modulus terus kepada bahagian ini. Okey, tak ada masalah. Madam cuma tunjuk supaya kamu tahu kenapa kita apply SBS proses ini. Okey, now bila dah jadi ataupun dah buat proses SBS ini, kita akan cuba solve lah. So kalau kita nampak dekat sini, kita akan membentuk quadratic equation. So expand, kita akan dapat x square plus 8x plus 16 equals to 9x square minus 60x plus 100. Okay, so and then kita akan pindah-pindahkan. Kita akan dapat negative 8x square plus 68x minus 84 equal 0. And then simplify lagi kuadratik kita. Before we press calculator, kita akan dapat ini. And then boleh pakai calculator EQN kuasa 2 untuk dapat factor x minus 7 and 2x minus 3. Okay, now kita jumpa dua jawapan lah dari sini, which means x minus 7 equals 0. So we have x equals 7. One more, we have 2x minus 3 equals 0. So x is equals to 3 over 2. However, remember, kita hanya baru solve. Kita masih ada lagi step untuk kita buat untuk modulus equation, which is recheck. So jangan matikan jalan kerja lagi, kita perlu recheck. Adakah kedua-dua jawapan ini betul untuk soalan ini? So recheck tadi madam dah tunjuk a few questions. So sama juga, mesti di original equation. So our left hand side is modulus x plus 4 and right hand side is modulus 3x minus 10. And right hand side is modulus 3x minus 10. Okay, so kamu akan ganti masuk. Kita ada jumpa dua nilai x. X equals to 7 and x equals to 3 over 2. So apa yang kamu akan buat di sini adalah sub in these two values dalam left hand side, right hand side. Okay, and then kamu akan check lah, akan dapat nilai yang sama tak di bahagian kiri dan kanan. So Mary akan tinggalkan kamu untuk buat sendiri proses recheck ini dan boleh semak jawapan nanti. And the last example yang Madam nak tunjuk adalah example dari soalan J. Okay, so untuk soalan J ni kita ada modulus x square plus 2x minus 4 equals 4. Okay, again, bila dapat soalan modulus equation, kamu hanya perlu define dahulu ada satu modulus atau ada lebih dari satu modulus. Okay, so we have two different steps yang kita tengok tadi. So untuk soalan ni, kita hanya ada satu modulus sahaja secara keseluruhan. Satu sahaja. Okay, dalam ni kita tak perlu kisah sebab yang penting kita nak take note, I only have
satu sahaja modulus pada soalan ini, so dia akan fall pada kategori yang inilah. So kita akan pakai method yang ini. Okay, so satu sahaja modulus. The first one, kita akan pastikan single modulus di bahagian kiri. So check, adakah ini sudah single modulus? Yes, hanya ada modulus dia, tak ada perkara lain di situ. So step 1 is done. So kita salin dulu soalan. So step 1 dah okay, single modulus on left. Next, kalau soalan yang ada satu modulus, method yang kita akan gunakan adalah kita akan split kepada positif dan negatif. Okay, so kita akan split kita punya modulus. The first one, kita hanya ada x positif x square plus 2x minus 4. Positif tapi kita tak tulislah positif itu. And the next one, kita akan ada negatif x square plus 2x minus 4. And then equal 4 stay. Okay, pecah positif, negatif. Okay, modulus yang kita pecah kepada positif dan negatif. And then after split, kita akan solve H. Okay, solve again, kamu nampak ini pun akan membentuk satu kuadratik. Okay, so 2x minus 8 equals 0. And then kamu akan factorize EQN kuasa 2. Akan dapat linear factor begini. And then we have to answer here, x minus 2 equals 0, x equals to, x plus 4 equals 0, x is equals to negative 4. Okay, kita dah solve bahagian positif and kita jumpa dua jawapan. This one and this one. Okay, jangan lupa kita ada bahagian negatif. So kita ada x square plus 2x minus 4 equals to negative 4. Madam pindahkan negatif ke sana dahulu. And then kamu solve untuk cari x. So kita akan ada x square plus 2x equals 0. And kita akan factorize ini x plus 2 equals 0. And therefore kita ada dua nilai x juga, which is x equals 0 more x plus 2 equals 0. So x equals to negative 2. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, daripada dua bahagian yang kita buat, positif dan negatif, kita jumpa 4 jawapan sebenarnya. X1, X2, X3 and X4. So ada 4 jawapan which kita perlu recheck. Okay, so recheck again the original equation. So kita ada left hand side modulus x square plus 2x minus 4. And on right hand side kita ada 4. Cuma this time kita kena recheck ke empat nilai x kita. Okay, so kita ada x equal to, x equals to negative 4, x equals 0 and x equals to negative 2. So keempat-empat ni kamu akan buat proses recheck. So tolong recheck keempat-empat jawapan ni ke dalam left hand side and right hand side. Dan kamu akan tengoklah bahagian mana atau x yang mana yang kamu akan dapat sama kiri dan kanannya. So that will be our answer. Okay, so after dah tengok a few examples tadi, kita boleh conclude bahawa kita tengok dulu pattern soalan modulus equation kita. Okay, so kalau dia kategori yang hanya mempunyai single modulus, so dia punya method yang kita akan guna adalah kita akan split kepada positif negatif. Tetapi kalau dalam soalan kita has more than one modulus atau absolute values, dan kita akan SBS. Okay, so hope everyone clear tentang modulus equations.